Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Berita berkaitan dengan titah edendum ataupun titah tahanan rumah Najib Razak yang kini menjadi viral seluruh Malaysia di media sosial. Menjadi cerita ramai orang. Adakah Najib Razak mempunyai harapan dan peluang yang cerah untuk bebas dari penjara Kajang dan menjalani baki hukuman penjara di rumah? Berkaitan dengan titah edendum, kepimpinan politik di Malaysia mulai memberikan pendapat masing-masing. Pendapat negatif pun ada, sehingga berkata kerajaan dan Anwar menyembunyikan titah edendum. Tapi pada akhirnya kenyataan-kenyataan ini yang cuba untuk menjatuhkan Anwar dimatikan dengan kenyataan-kenyataan daripada kepimpinan kerajaan bahawa bahkan PMX sendiri ada membuat kenyataan berkaitan titah edendum. Jadi saudara-saudara, ini adalah keputusan terkini daripada AGC yang pasti mengejutkan ramai. Edendum, permohonan gag order, diteruskan hingga ada arahan lain. Kenyataan daripada AGC, Jabatan Peguam Negara, akan meneruskan permohonan mendapatkan perintah mahkamah bagi melarang mana-mana pihak membincangkan isu berkaitan titah edendum yang mengarahkan Najib menghabiskan baki hukuman penjara di rumah. Menurut laporan Berita Harian, Peguam Kanan Persekutuan Samsul Bolhassan berkata, permohonan mendapatkan perintah larangan gag order itu akan diteruskan sehingga ada arahan sebaliknya. Terdahulu, Samsul pada 13 Januari lalu memberitahu media pihaknya akan memfailkan permohonan berkenaan pada 20 Januari depan dengan alasan untuk melindungi institusi diraja. Pada 14 Januari, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said berkata, tidak sepatutnya ada perintah larangan membincangkan semakan kehakiman berkaitan titah edendum berkenaan. Tiada arahan kabinet. Jurucakap Kerajaan Fahmi Fadzil mengesahkan bahawa kabinet tidak membincangkan keputusan AGC untuk mendapatkan perintah larangan mengenai perkara itu. Tidak dibincangkan. Kabinet tidak mengarahkan Jabatan Peguam Negara, AGC katanya. Ini menyebabkan Naib Presiden MCA, Lawrence Low, mempersoalkan apakah kerajaan menyembunyikan sesuatu berhubung tindakan AGC itu dan menegaskan langkah itu bertentangan dengan pendirian kerajaan sebelum ini dalam memperjuangkan ketulusan. Apa komen anda? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat bergabung, admin ucapkan. Saudara-saudara, sebelum ini kita sudah dengar banyak perhimpunan yang diadakan. Perhimpunan berkaitan dengan memerangi rasuah, yang baru-baru Perhimpunan Solidariti Najib. Jadi bagi saya perhimpunan yang dibuat ini adalah untuk menyampaikan suara rakyat. Nah, bercakap tentang perhimpunan dan bercakap tentang menyampaikan suara rakyat, mungkin kepada kerajaan ataupun mungkin juga kepada mana-mana kepimpinan politik di Malaysia. Ini satu lagi perhimpunan yang saya terima maklumat ini. Himpunan Rakyat Benci Rasuah di Ibu Negara, 25 Januari. Tak pasti perhimpunan ini untuk memprotes kerajaan ataupun memprotes benda-benda tertentu ataupun isu-isu tertentu. Sekretariat Rakyat Benci Rasuah akan menganjurkan perhimpunan yang dinamakan Perhimpunan Rakyat Benci Rasuah di Ibu Negara pada 25 Januari.
Sekretariat itu yang mewakili 50 organisasi dan 38 individu menuntut tindakan segera terhadap kes rasuah, melibatkan ahli politik, siasatan yang telus dan komitmen daripada semua pemimpin politik termasuk pembangkang untuk menamatkan gejala rasuah di negara ini. Adakah kerajaan buta atau tuli terhadap suara rakyat? Atau adakah pembangkang lebih bebal dengan menjadikan rasuah sebagai modal politik semata-mata? Kami turun ke jalanan kerana itu sahaja cara suara rakyat didengari. Baru-baru ini PM sendiri menasihati supaya belia usah sibuk pertahankan pemimpin rasuah. Maka kami sambut seruan tersebut, kata mereka dalam satu kenyataan. Perhimpunan itu dijadwalkan berlangsung pada 2.30 petang dengan peserta dijadwalkan berkumpul di hadapan Sogo sebelum berarak ke Dataran Merdeka. Nah, berkaitan dengan ini tak pasti perkara ini ataupun perhimpunan ini untuk memprotes kerajaan ataupun pembangkang. Tapi yang pasti perhimpunan ini adalah untuk melawan rasuah. Jadi adakah dengan ini mana-mana kepimpinan politik yang terlibat dengan rasuah akan mendapat tindakan yang selanjutnya dan sewajarnya? Bercakap tentang perhimpunan, bukanlah perhimpunan untuk memprotes kerajaan, bukanlah perhimpunan yang diadakan di Putrajaya ataupun di kediaman mana-mana pemimpin politik di Malaysia ini, tapi ini perhimpunan yang diadakan di Ibu Negara pada 25 Januari. Dalam kenyataan, sekretariat itu mempersoalkan mengapa isu-isu rasuah besar seperti skandal rasuah di Sabah yang didedahkan Malaysia kini, pelantikan pemimpin yang diragui integritinya, dan kegagalan menyelesaikan isu korupsi melibatkan ahli politik terus disapu ke bawah karpet. Kerajaan Madani yang kononnya membawa slogan keadilan kini turut bergelumang dengan isu-isu integriti. Malangnya, pembangkang juga gagal menawarkan alternatif yang baik. Dalam kedua-dua belah pihak, integriti seolah-olah telah mati, katanya. Sekretariat itu berkata rakyat kecewa dengan pelbagai skandal seperti penyelewengan dana awam berbilion ringgit dan pemimpin tertinggi yang terlepas daripada hukuman melalui keputusan mahkamah yang meragukan. Walaupun tidak menjelaskan secara terperinci, ia dipercayai merujuk keputusan Mahkamah Tinggi KL DNAA melepas tanpa membebaskan Zahid Hamidi dalam kes rasuah membabitkan jutaan ringgit daripada Yayasan Akal Budi pada 2023. Mahkamah Tinggi KL turut melepas dan membebaskan isteri Najib Razak, Rosma, daripada 12 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan RM 7 juta dan 5 pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatannya kepada LHDN. Kenyataan bersama itu antaranya ditandatangani Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih, Suara Rakyat Malaysia Suaram, Borneo Comrade Muda dan Parti Sosialis Malaysia PSM, selain beberapa persatuan pelajar. Nah, akhirnya kita nantikan adakah perhimpunan ini akan memberi efek yang buruk kepada kerajaan ataupun pembangkang, ataupun sebaliknya memberikan efek yang baik kepada kerajaan ataupun pembangkang. Apa komen Anda?